Polis Johor lancar operasi khas serbu pusat hiburan. 6 penjawat awam antara tahan dan pelbagai jenis dadah dirampas. Ibu bapa yang telah lengkap vaksinasi dibenar rentas daerah dan negeri untuk bertemu anak bawah 18 tahun. Aktiviti dine-in dibenarkan di negeri dalam fasa 2 dan seterusnya. Penduduk rai hari terakhir Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sambil kibar jalur gemilang turut bersemangat sambut bulan kemerdekaan. Di Dungun, Terengganu, keluarga Azizul Hasni di Kampung Nibung Station tetap bangga. Pingat perak yang dimenangi Azizul Hasni ditujukan kepada bapanya Awang Muda Embong yang terlantar akibat diserang penyakit angin ahmar awal tahun ini. Menurut abang iparnya, Azizul Hasni menghubungi keluarga meminta mereka mendoakan kejayaannya di pentas akhir. Kita berasa sedikit orang kata kecewa lah kerana Azizul tidak dapat membawa pingat emas pertama untuk Malaysia. Tapi kita rasa bangga dengan kejayaan Azizul mendapat pingat perak. Sebelum ni di Rio dia dapat gansa. Dan kita yakin insya-Allah untuk Olimpik seterusnya Azizul akan boleh untuk mendapatkan pingat emas lah untuk Malaysia. Apa-apa pun kami tim Azizul tetap menyokong Azizul walaupun menang dan kalah. Kata Razman lagi, ahli keluarga akan terus mendoakan kejayaan Azizul Hasni. Baiklah, 6 penjawat awam antara 68 individu yang ditahan hasil serbuan di sebuah pusat hiburan dalam satu operasi khas di Bandaraya Johor Bahru kemarin. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai hampir RM152,000 dirampas. Sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Johor dan Narkotik Johor Bahru Selatan menyerbu premis berkenaan kira-kira jam 1.30 pagi hasil maklumat dan risikan dijalankan. Daripada saringan urin yang dibuat, 41 individu positif dadah terdiri pada 30 lelaki termasuk 4 penjawat awam yang kita tangkap tersebut dan 11 perempuan. Manakala 1 penjawat awam pula ditangkap atas kesalahan memiliki dadah. Turut ditahan seorang lelaki berumur 51 tahun dipercayai pembekal dadah. Datuk Ayub Han berkata, siasatan mendapati pusat hiburan berkenaan beroperasi tanpa lesen dan melanggar SOP Pelan Pemulihan Negara. Turut disita sebuah kereta mewah dan wang tunai lebih RM1,000. Semua yang ditahan direman 6 hari hingga 12 Ogos. Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil maklum terdapat pihak yang merancang mengadakan perhimpunan jalanan pada 21 Ogos 2021. Justru orang ramai diingatkan untuk tidak menyertai sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang serta SOP yang sedang berkuat kuasa demi keselamatan kesihatan umum. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akil Abdullah Sani dalam kenyataannya memaklumkan pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana mereka yang dikesan masih berdegil menganjurkan atau menyertai sebarang perhimpunan. Tindakan sedemikian tidak bertanggungjawab kerana melanggar SOP Pelan Pemulihan Negara PPN serta membelakangkan keselamatan kesihatan dalam situasi semasa penularan COVID-19. Baiklah, seterusnya, seorang lelaki berketurunan Rohingya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Tangka atas pertuduhan mengugut dan mengurung bekas pekerjanya bulan lalu. Tertuduh Abdul Hamim Abu Hamid atau lebih dikenali sebagai Long Tiger, 32 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Wan Nur Farihah Najwa Wan Azhar. Untuk pertuduhan pertama, Abdul Hamim didakwa membuat ugutan jenayah terhadap seorang pemuda tempatan dengan niat untuk mendatangkan kecederaan parah. Perbuatan itu dilakukan di Jalan Gambir 7, Bandar Baru, Bukit Gambir, Tangkak pada 12 Julai lalu. Pertuduhan seterusnya, dia turut didakwa mengurung lelaki itu di lokasi dan tarikh yang sama. Mahkamah memutuskan tertuduh tidak dibenar ikat jamin dan menetapkan 8 September depan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, di Mahkamah Session Muar, tertuduh turut membuat pengakuan tidak bersalah di hadapan Hakim Amran Jantan atas pertuduhan merogol seorang wanita 2 tahun lalu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Taman Srijaya Bukit Gambir Tangkak pada 26 September 2019, kira-kira jam 1 hingga 2.05 petang.
Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dan menetapkan tarikh sebutan semula kes juga pada 8 September depan. Kerajaan bersetuju memberikan kemudahan bagi sektor sosial kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap dan menetap di negeri dalam fasa 2 dan seterusnya. Antara kemudahan yang dibenarkan adalah rentas daerah, makan di premis, aktiviti sukan dan riadah tanpa sentuhan fizikal serta aktiviti pelancongan dalam negeri yang sama. Rentas daerah dibenarkan. Satulah individu yang ingin melakukan perjalanan rentas daerah mestilah menunjukkan pada petugas keselamatan di sekatan jalan raya sijil digital vaksinasi COVID-19 ataupun digital certificate COVID-19 vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah pun menerima vaksinasi lengkap. Beliau menasihatkan orang ramai untuk makan di premis bila perlu sahaja dan tidak mengambil masa yang terlalu lama. Bagi pasangan yang telah menerima vaksinasi lengkap dan ingin membawa anak-anak berusia 17 tahun dan ke bawah untuk makan di premis, pastikan anak-anak anda patuhi SOP yang ketat. Aktiviti dine-in di restoran atau kafe di premis clubhouse turut dibenarkan. Pasangan suami isteri jarak jauh yang telah mendapat vaksin dos lengkap juga dibenarkan rentas daerah atau negeri untuk bertemu pasangan masing-masing bagi semua fasa PPN. Begitu juga dengan ibu bapa yang telah mendapat vaksin dos lengkap dibenarkan merentas daerah dan negeri untuk berjumpa anak di bawah umur 18 tahun. Saya juga amat memahami permintaan saudara dan saudari untuk kembali menunaikan solat di masjid dan surau. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju supaya aktiviti solat sahaja dibenarkan di masjid dan surau bagi jemaah yang telah menerima vaksinasi lengkap. Kemudahan ini juga terpakai ke atas semua fasa dalam pelan pemulihan negara. Pihak masjid dan surau ujarnya perlu memastikan SOP berkaitan protokol kesihatan awam seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal selain meminta jemaah terus pulang setelah selesai solat. Jemaah yang hadir untuk menunaikan solat mesti menunjukkan kepada petugas masjid dan surau sijil digital vaksinasi COVID-19. Kemudahan ini juga diberikan kepada penganut bukan Islam untuk menghadiri rumah-rumah ibadat. Pelaksanaan kemudahan ini adalah tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri dan Kementerian Perpaduan Negara bagi rumah ibadat selain Islam. Bertemu kembali. Pesakit dan petugas kesihatan di Pusat Penilaian COVID-19 CAC di Dewan Seperguna Pelabuhan Klang lari bertempiaran apabila kemah mereka roboh dan mengalami kerosakan akibat dibadai ribut semalam. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Asisten Komisioner Samsul Ahmad Ramli berkata, pihaknya menerima aduan berhubung kejadian terbabit jam 11.50 pagi. Menurut beliau, akibat kejadian itu juga dua mangsa yang berada di bawah kemah mengalami kecederaan di kepala. Sementara itu, pejabat kesihatan daerah dalam kenyataannya memaklumkan sebanyak 15 buah kemah yang ditempatkan di luar dewan sebagai ruang menunggu pesakit mengalami kerosakan termasuk 3 buah kenderaan. Berikutan kejadian ini, agensi kerajaan daerah dan pembekal yang berkaitan digerakkan untuk tindakan penilaian dan pembaikan kerosakan. Pejabat Kesihatan Daerah Klang sedang menunggu laporan penuh kerosakan kemah-kemah agensi yang terbabit. Setakat ini, tindakan penambahbaikan adalah dengan mengganti kemah yang rosak selain cadangan membina bangunan secara kekal di dewan berkenaan bagi mengelakkan kejadian yang sama berulang di masa hadapan. Bagi meraihkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang dijadual tamat hari ini, penduduk Medan Kelabang Restu Cemur Perak sepakat menyebarkan jalur gemilang yang juga sebagai tanda bulan kemerdekaan. Lebih menariknya, rata-rata mereka turut mengenakan pakaian tradisional dan menyanyikan lagu patriotik. Melalui video perkongsian di Facebook Pejabat Penerangan Daerah Kinta, penduduk merakamkan aktiviti mereka ini di media sosial masing-masing.
Jabatan hampir setiap rumah memasang jalur gemilang sambil mengibarkannya di sebalik pagar rumah masing-masing. Ia juga bagi menyokong program sepakat komuniti kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat daerah Kinta 2021. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak, Muhammad Taib Ubah berkata, menerusi program berkenaan, kumpulan konvoi bergerak membabitkan 7 agensi kerajaan. Medan Kelebang Restu dikenakan PKPD bermula 26 Julai lalu dan dijadual tamat hari ini. Ia membabitkan 852 kediaman yang terdiri daripada 972 orang penduduk. Kambing digunakan sebagai umpan memerangkap seekor harimau belang di ladang sawit Felda Kertih 4 Dungun. Harimau jantan yang digelar Atan Kertih berusia setahun 6 bulan itu dan beratnya 70 kg antara 5 hingga 7 harimau lain yang masih diburu di hutan simpan Rasau. Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, Datuk Abdul Kadir Abu Hashim berkata, sebelum ini pihaknya memasang 9 perangkap di lokasi untuk memerangkap sang belang. Atan bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan berada dalam keadaan sihat. Ia adalah tangkapan pertama harimau belang sejak 20 tahun lalu. Yang 5 ekor ni, 5 hingga 7 ekor ni kita percaya dia terkeluar ni seperti mana saya sebutkan tadi disebabkan oleh pengecilan kawasan habitat dia lah. Jadi dia terkeluar dan dia lama di sini dah, dia tak masuk dalam. Mungkin dia punya kawasan tempat kelaran dia dah makin mengecil. Atan Kertih akan dibawa ke Pusat Menyelamat Haiwan Liar Kebangsaan NWRC Sungai Perak. Kita penoka ni kalau dulu masa 2-3 bulan dulu memang kita serung lah. Sekarang ni dah dapat satu, alhamdulillah lah. Penoka pun suruh dapat, suruh pindah harimau ni ke lain tempat lah. Sejak 2019 dilaporkan sebanyak 240 ekor lembu ternakan penduduk di Baham haiwan terancam berkenaan. Laporan antarabangsa. Arab Saudi mula menerima jemaah luar negara namun dengan syarat individu berkenaan perlu lengkap vaksinasi. Ia adalah pembukaan sempadan buat kali pertama sejak 18 bulan lalu. Menurut kenyataan Wakil Kementerian Haji dan Umrah, individu yang ingin memasuki Mekah perlu menyertakan sijil vaksinasi COVID-19 yang disahkan bersama dengan permohonan mereka. Pembukaan ini juga memberi peluang kembali kepada kira-kira 500 perniagaan yang menyediakan kemudahan penerbangan, pengangkutan, hotel dan syarikat umrah yang selama ini suram berikutan arahan penutupan Mekah kepada pelancong luar sejak tahun lalu. Bela 8 individu dilaporkan hilang dalam kebakaran besar hutan di utara California. Kebakaran besar itu sukar dikawal hingga mengakibatkan lebih 2 bandar hangus dijilat api. Sehingga semalam, kebakaran memusnahkan kira-kira 180,782 hektar hutan di 4 daerah. Jumlah itu meningkat berbanding hari sebelumnya iaitu 174,962 hektar melepasi kebakaran Buckley di selatan Oregon. Sebagai langkah keselamatan, pihak berkuasa menggesa ribuan penduduk tempatan supaya mengosongkan kediaman masing-masing. Sehingga kini lebih 5,000 anggota sedang bertukar lumus memadamkan kebakaran. Berita seterusnya, ribuan warga Berlin menyertai majlis makan malam di landasan lampangan terbang 3. Majlis berkenaan dinamakan sebagai Freedom Dinner mendapat sambutan luar biasa kerana lebih 1,000 meja berjaya ditempah. Susunan meja juga memberi mesej Berlin Love You jika dilihat dari udara. Dalam makan malam itu juga, peserta tidak memakai pelitup muka dan duduk tidak dalam jarak 1 meter. Menurut Datuk Bandar Berlin, Michael Mueller, acara ini diadakan bagi memberi mesej kepada orang ramai. Bandar itu kembali bernyawa selepas hampir 2 tahun suram tanpa sebarang acara besar diadakan akibat COVID-19. Sukan bola sepak Liga Super menang bertemu Seri Pahang di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin membolehkan Terengganu kini semakin merapatkan jurang mata dengan pendahulu Liga JDT.
Skuad kendalian Muhammad Nafuzi Zain membuka jaringan seawal minit ke-13 menerusi pemain import David da Silva. Tuan rumah nyata menggunakan kelebihan beraksi di tempat sendiri apabila Faizal Abdul Halim menambah jaringan buat Terengganu pada minit ke-24. Dengan kemenangan ini, Terengganu menduduki tangga kedua carta Liga Super dengan 37 mata di belakang JDT yang mengumpul 42 mata. Dalam aksi lain, Penang FC menentang Melaka United beraksi di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Tuan rumah memperolehi gol pembukaan menerusi sepakan penalti Rafael Vitor pada minit ke-75. Melaka United menyamakan kedudukan hasil cubaan Jovan Gomez di minit-minit akhir perlawanan. Namun pada masa kecederaan, Charidin Boboev kembali meletakkan Penang di depan sekaligus mengikat keputusan 2-1 hingga perlawanan tamat. Sementara itu di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Kuala Lumpur City lawan Petaling Jaya City. Hasil jaringan tunggal daripada Paulo Josue pada minit ke-31, KL City ceria meraih 3 mata penuh. Di Stadium Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam pula, UiTM FC melayan kunjungan Perak. Pada minit ke-29, Shonggan Ganelli membolosi gawang buat UiTM. Di babak kedua, Perak yang terus mensia-siakan peluang terpaksa berdepan kekecewaan lagi apabila di minit ke-73, Muhammad Syafiq Al-Hafiz Dawawi memastikan pasukan tuan rumah meraih kemenangan pada perlawanan ini. Seterusnya dalam carta Liga Super, JDT yang berada di tangga pertama dan sudah mengharungi 17 perlawanan kini mengutip 42 mata. Diikuti Terengganu 18 perlawanan dan setakat ini meraih 37 mata. Penang dan Selangor masing-masing 17 perlawanan dengan Penang di tangga ketiga mengumpul 31 mata. Kedah dan Selangor berkongsi mata. Bagaimanapun peluang cerah buat Kedah yang kini baru beraksi dalam 13 perlawanan. Bella sentiasa patuhi sekali SOP ditetapkan dan kini berlangsungnya upacara penutupan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Terima kasih kepada kontingen negara yang menyumbang 1 gangsa dan 1 perak untuk edisi kali ini. Kepada yang menghampiri kejayaan, semoga ada kilauan pingat untuk edisi akan datang di Olimpik Paris 2024. Kami rakyat Malaysia sentiasa mendoakan anda. Saya Hafizah Azmi, Assalamualaikum dan selamat malam. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita.